بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar? Semua sihat hari ini? Alhamdulillah. Kenapa tak penuhkan kosong tu? Penuhkanlah. Tak nak penuhkan. Rapatkan saf. Rapatkan saf. Kita ada social distancing lagi ke? Tak ada kan? Janganlah takut. Rapat-rapat yang belakang, depan ada kosong lagi. Oh, nak bagi orang datang lambat kat situ. Siapa datang lambat? Datang lambat mesti di belakang. Ni confirm di belakang. Ada kosong kat situ. Sini nak penuhkan ke? Boleh juga penuhkan situ semua. Jadi apa tu? Luas. Nampak je. Apa yang luas tak tahu Ustazah Sakinah ni. Okey, macam mana hari ni? Nak belajar yang mana? Nak belajar yang mana? Sambungan 450. Kita ada dua lagi point ya. Point B dan juga point C. Okey, baik. Kita akan sambung perbincangan di topik kita yang pertama bertajuk bagaimana memperbaiki keadaan anda. Jadi pada minggu lepas, point A kita dah selesai bincangkan. Hari ini kita akan masuk pada point B dan juga point C bagi menyimpulkan perbincangan yang terdapat pada point kita di bahagian A. Baik, masuk ya pada point B di situ. Point B kita pada pagi ini akan membincangkan tentang kepentingan menjaga waktu. Okay, kepentingan menjaga waktu. Bertaubat dan mencegah diri dari dosa memang tidak membuat anggota badan menjadi lelah dan letih. Tetapi inti masalahnya terletak pada usia anda saat ini, iaitu waktu yang terletak di antara masa lalu dan masa mendatang anda. Jika anda menyia-nyiakan waktu tersebut, bererti anda telah menyia-nyiakan kebahagiaan dan keselamatan diri sendiri. Sebaliknya, jika anda menjaganya seraya memperbaiki masa lalu dan masa mendatang, nescaya anda akan selamat dan memperoleh ketenteraman, kenikmatan dan kesenangan. Okey, senang dia? Dah, itu je. Dah boleh balik? Boleh balik dah. Senang je. Tak ada pun complicated. Faham? Faham tak? Faham? Faham kan? Dia tak ada pusing-pusing kan? Dia cakap itu je. Baik, minggu lepas kita bincang tentang apa? Umur kita. Okey. Umur kita terletak di mana? Tengah-tengah antara masa sekarang dan okey, lukis balik yang minggu lepas ni tu.
Ini usia kita letak tengah-tengah antara masa lalu dan masa akan datang. Okey, jadi dia kata tentang bertaubat, tentang apa lagi tu? Tentang bertaubat, tentang mencegah diri dari dosa. Semua ini tidak membuatkan anggota badan kita menjadi lelah dan letih. Ya ke? Setuju? Tak setuju? Kenapa tak setuju Kak Anissa? Taubat pun penat juga ya? Oh, sikit-sikit taubat, sikit taubat. Tinggalkan dosa pun penat juga ya? Penat tau, betul penat. Kadang-kadang kita ada keinginan tau nak buat sesuatu, tapi kemudian kita terpaksa tinggalkan. Itu penat. Gitu, tak boleh buat, Allah. Macam itu kan keadaannya kan. Jadi, tapi tak tahulah ini pendapat dia lah kan. Tapi bagi saya penat. Cuma dia kata di sini, inti masalah kita sekarang ni, dia punya permasalahan sekarang ialah terletak pada usia kita saat ini. Sekarang ni. Ini yang menjadi topik perbincangan kita. Yang menjadi inti masalah dia ialah usia kita sekarang ini yang terletak antara masa lalu dan masa akan datang. Tadi kan dia kata lagi, jika anda menyia-nyiakan waktu tersebut, so kalau kita menyia-nyiakan waktu kita di sini, iaitu usia kita yang ada pada hari ini, maka dia kata bermakna dia telah menyia-nyiakan kebahagiaan dan keselamatan. Bermakna di sini untuk waktu sekarang ni dia bahagikan perbincangan kepada dua bahagian ya. Baik, A di sini ialah bila seseorang dia sia-siakan masanya. Ataupun kita kata dia menyia-nyiakan usia dia. Mereka yang menyia-nyiakan masa usia yang ada pada hari ini, sekarang ini, bermakna dia juga telah sia-siakan kebahagiaan dan apa dia kata tadi? Kebahagiaan dan keselamatan. Ini kita panggil sebagai kesan lah. Mereka yang menyia-nyiakan masa dia, umur dia yang ada sekarang ini ya, ia memberikan kesan kepada kebahagiaan dan keselamatan pada diri dia. Jadi apa yang kita buat sekarang ni kan, dia akan memberikan kesan pada masa akan datang. Itu kena ingat juga. Kita jangan buat-buat, kita tak kisahlah apa nak jadilah. Jangan fikir sedemikian. Sebab masa yang berlalu, dia tak dapat kita patah balik. Yang sekarang kita ada ialah masa sekarang dan yang akan datang. Tetapi untuk menjamin masa depan yang lebih baik, masa akan datang yang memberikan kebahagiaan dan keselamatan bagi diri kita, kita perlu jaga masa kita sekarang ini. Usia kita yang ada yang di bahagian tengah ini kan. Ini sekarang nanti kan. Okay. Sekarang, masa lalu, masa akan datang. Sebab itu, Ibn Umar dia ada nasihatkan kepada kita begini. Okay. Ibn Umar radhiyallahu an pernah menasihatkan, dia kata, "Idza amsayta fala tantaziris sabah." Ini nasihat Ibn Umar bukan hadis Nabi ya, jangan silap catat ya. Ibn Umar radhiyallahu an. Siapa Ibn Umar? Anak kepada Umar bin Al-Khattab. Jadi Ibn Umar dia ada menasihatkan kepada kita. Dia kata gini, "Iza amsayta fala tantaziris sabah." Jika kamu berada di waktu petang, jangan kamu tunggu waktu pagi. Dan dikata kalau kamu berada pada waktu pagi, iza asbahta fala tantaziril masa. Kalau kita ada pada waktu pagi, jangan kita tunggu pula pada waktu petang. Sekarang waktu pagi ke petang? Pagi. Nak tunggu petang? Habis nak buat apa pagi ni? Belajar. Dengan kata lain, jangan tunda. Sekarang kan kita ada waktu pagi, kita ada waktu petang. Kita berada tengah-tengah ni ya, usia kita sekarang ni ya. Baik, Ibn Umar kata, kalau kita sekarang ni Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan nyawa, dengan usia, dapat
kita hirup lagi udara pada pagi ni kan. Kita nak buat perkara-perkara baik, jangan tunggu petang. Kita nak buat sekarang. Kita rasa nak berzikir sekarang. Dia begitu. Okay? Tapi kalau rasa nak buka puasa, jangan buka puasa sekarang. Itu tak kena masanya. Okay? Ada amalan-amalan tu kena tunggulah waktunya. Tapi kalau dah niatnya, kalau kita meninggal dunia, Alhamdulillah, pahala tu ada. Jangan risau. Cuma yang penting nak kata, kalau seseorang itu, dia ada keinginan yang baik-baik. Kan mungkin kita nak bersedekah. Pagi ni, tadi dah naik bas niat. Nanti masuk Gufran tu nak sedekah. Sedekah terus. Tak apalah, nanti petang lah, online aja. Kadang-kadang kita kan ada macam-macam kan. Kita ada macam-macam alternatif, pelbagai macam alternatif. Akhirnya kita menunda-nunda apa yang kita ingin buat. Sama juga bila kita sampai di waktu petang. Kita jangan tunggu esok pagi lah. Tak apalah, esok pagi lah buat. Tak payahlah. Nanti kan esok pagi lagi senang lah. Dah mandi. Kenapa petang tak mandi? Mandi berapa kali ya? 2 kali. 1 kali ke 2 kali? Cik Ana ketawa. Cik Ana 3 kali. Masya Allah. Sama dengan saya. Betul-betul. Kita kalau lepas masak kena mandi kan. Saya tak boleh. Kalau aku dah masak, kau jangan suruh aku buat benda lain. Itu memang sensitif lah. Tak boleh kan sebab kita dah mandi semua. Lepas tu nak suruh masak. Tak apalah. Assalamualaikum. Kalau saya rasa saya nak masak pagi tu, saya tak mandi dulu. Kopek-kopek lah kita masak. Tak apalah, sedap juga. Tapi bersih lah kan. Kita pagi tadi kan dah subuh. Maknanya kita dah gosok gigi, dah bersih semua. Tapi kita tahu pagi ni kan, saya kalau mak saya kata, pagi hari ni mak tak ada rumah. Pandai-pandai lah kau nak apa, nak masak ke, nak order Grab ke apa kan. Maknanya saya dah letak kat minda saya, okey aku kena masak pagi ni. Jadi lepas subuh tu, jangan mandi. Sebab jangan mandi. Lepas masak, lepas berperang dekat dapur tu kan, baru kita mandi. Baru sedap sikit. Asal kita pasal mandi? Kita pasal mandi pula, jauh sangat pergi. Jadi nak kata di sini, kita lihat beberapa keadaan dalam kehidupan kita ini, bila kita nak buat perkara yang baik, kita jangan tunda. Pagi ni ada rasa nak buat baik, ada rasa nak bersedekah, ada rasa nak message kawan kita, kan, tanya khabar dia, teruskan. Jangan tunda, nanti menyesal. Nanti menyesal. Kan? Tiba-tiba je dapat khabar, dah meninggal tadi pagi baru nampak dekat masjid. Macam tu kan? Biasa tak ada situasi macam tu? Ada kan kadang-kadang kan kita dengar macam tu kan, jadi menyesal. Tadi pagi kalau tegur, peluk kan bagus macam tu kan? Kan? Sebab tu bila kita nampak seseorang, kita rasa macam nak tegur, kita rasa nak salam ke apa kan, teruskan. Jangan tunda-tunda. Tapi kalau tengah ramai-ramai, kalau rasa nak terkencing tak apalah. Kan dia macam kita handas ke apa kan. Dia kata tak boleh aku nak jumpa peluk Ustazah Sakinah. Petang meninggal Ustazah Sakinah. Na'udzubillah lah kan. Tapi kita pagi tadi nak peluk dia tak sempat. Dah nangis-nangis kan, nampak kan, menyesal tak sudah itu keadaan ni. Tapi tak apa, bukan saya, itu contoh saja kita nak katakan. Bermakna apa-apa yang kita nak buat, Ibn Umar pesan pada kita macam ni ya. Sini. Kalau pagi, jangan tunggu petang. Macam tu. Bila kita di waktu petang, kita nak buat kebaikan, jangan tunggu pada waktu paginya. Kemudian, ada lagi yang dia ingatkan kepada kita. Ibn Umar kata gini, wa khuz min sihhatika limaradika. Okay? Wa min hayatika limautika. Dan Ibn Umar juga dia pesan begini. Dia kata, dan gunakan masa sihat kamu sebelum masa sakit kamu. Dan gunakanlah masa hidup kamu sebelum masa mati kamu. Jadi nak kata apa dekat sini? Gunakan masa dengan baik ya. Gunakan masa sihat sebelum sakit. Kemudian, apa tadi? Last, hidup sebelum kita mati. Jadi dia suruh kita gunakan
dua masa ini. Tadi disebut tentang pagi, petang kan. Kalau pagi jangan tunggu sampai petang. Kalau petang jangan tunggu sampai keesokan paginya. Kemudian ingatkan juga kepada kita di sini tentang masa sihat kita. Bila kita sihat kan, kita nak buat kebaikan, kita buat. Kan, masa sihat ini rasa nak pergi umrah. Gitu kan. Takut kan nak pergi umrah? Ada orang takut nak pergi umrah. Takutlah nak pergi umrah, banyak dosa. Allahu Akbar. Banyak dosa ya. Semua orang ada dosa. Yang penting ialah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada terdetik tu kan nak pergi umrah, alhamdulillah. Ada rezeki, ada kekuatan, ada kesihatan. Nampak di sini Dan ada umur, ada usia. Kita nak pergi umrah, silakan. Teruskan, jangan tunda-tunda. Sebab kita tak pernah tahu kan apa yang akan berlaku pada masa akan datang. Mungkin kita sakit. Bila kita sakit kan, kita akan fikir tahu, hari tu masa kaki kuat tak nak pergi umrah. Fikir gitu kan. Sorry Kak Som, bukan cakap pasal Kak Som. Ketawa pula dia terasa kat Kak Som kan. Bila kaki dah sakit-sakit, ya Allah barulah nak pergi umrah. Padahal dulu pun kaya juga. Bukan cakap masa kaki dah sakit dia baru kaya, bukan gitu kan. Jadi macam kita terfikir, pada waktu kita sakit tu biasanya kita akan fikir, dulu masa sihat kenapa tak buat? Kenapa tak buat amal ibadah? Kenapa tak bangun malam? Kenapa tak? Tapi kalau tentang hidup sebelum mati, ni lagi parah. Betul tak? Orang yang meninggal dunia, dia akan jadi orang yang fikir, masa hidup saya tu kan, kenapa saya tak buat kebaikan? Dan antara amalan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat dikesali oleh penghuni kubur ialah kenapa saya tidak bersedekah sebanyak-banyaknya. Itu amalan yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan. Sebab tu kita sebelum apa-apa, sebelum kita ni ada kekurangan, sekarang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan kelebihan, kita gunakan masa, usia, kelebihan itu untuk memperbanyakkan sedekah kita. Sedekah ni tak mestinya perlu banyak. Kan? Tak semestinya setiap kali masuk gufran ni mesti $100. Bukan gitu, tak semestinya gitu. Kalau awak letak 10 sen dekat dalam tabung tu, ada orang tahu? Bunyi 10 sen. Keting, bunyi berapa sen tu? 1 sen. Tak payahlah cakap. Kita kalau dengar pun janganlah cakap apa-apa, betul tak? Kadang-kadang kita masalah, kita kadang buat orang malu tak? Orang derma ke apa kan, kita, $2 je, tak payah cakap gitu aja. Kan? Orang nak derma berapa, $2 ke 1 sen ke, itu adalah pada niat masing-masing. Kita tak boleh untuk tegur-tegur orang, $2 je, kan dalam tadi beg duit ada $10, masuklah $10 tu. Kalau tak ada duit, masuklah cincin tu, belarotan tu ada. Kalau bunyi keleting pun sedap sikit, ya jah, gitu bunyi. Kalau bunyi kelenting pun sedap sikit je bunyi ni murid 10 sen tak sedap bunyinya. Suka hati kita lah nak masukkan berapa. Betul tak? Kalau aku nak masukkan gelang satu tebal pun okey juga kan. Kita bagi, kau ada cakap balik gitu kat dia. Ini kita nak kata ya, kita gunakan peluang dan masa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita untuk beramal sebanyak-banyaknya pada usia kita yang sekarang ini. Kerana Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi SAW mengingatkan kepada kita, ni'matani maghbunun. Ada dua nikmat yang mana kita ni kebanyakan manusia tertipu dengan dua nikmat tersebut. Okey, iaitu satu Nabi kata apa? As-sihah. Masa sihat kita. Dan yang kedua Nabi sebut al-faragh, iaitu masa lapang kita. Masa lapang tu maksudnya macam mana nak kata? Tak sibuk, betul lah. Masa kita tak sibuk, masa kita ada banyak sekali. Bila time kita tak sibuk tu? Tak tahu. Kita busy 24 jam macam itu. Ini hadis riwayat Al-Bukhari ya. Mak Isa bila tak sibuk Mak Isa? Hari-hari sibuk? Tak pernah tak sibuk? Sibuk aja.
Tak sibuk? Oh, Masya Allah, tabarakallah, Mak Isa. Bagus dah Mak Isa. Itu yang semalam pergi hang jebat tu ya? Kau main lagi Mak Isa. Oh, nampak saya gambar Mak Isa dekat Facebook. Tengah exercise. Okay. Maknanya kita nampak dekat sini, dalam hidup kita ni ada dua perkara yang Nabi ingatkan. Dengan dua nikmat ini, kita sentiasa tertipu. Masa kita sihat, kita tertipu pada waktu tu. Kita rasa macam, okeylah tak payah buat apa-apa kan masa sihat kan. Semua rasa happy, tak ada rasa nak amal ibadah, tak ada rasa kita ni nak bantu orang lain, tak ada rasa nak tolong angkat ke apa kan. Nanti bila dah sakit, baru kita terfikir. Dulu masa kuat, orang angkat botol tak kena tolong sekarang baru ada terasa nak angkat. Keadaan-keadaan yang sedemikian, kita rasa begitu. Bermakna kita berada dalam keadaan yang tertipu dengan masa sihat kita. Begitu juga dengan masa lapang. Masa lapang ini seharusnya diperuntukkan untuk menuntut ilmu, begitu. Buat perkara-perkara yang berfaedah di dalamnya, bantu orang lain, cari rezeki. Demikianlah kita gunakan ia pada hal-hal kebaikan. Ada orang mungkin dia banyak sangat masa lapang, dia nak gunakan masa lapang dia itu kan untuk apa? Qiyamul Lail. Mungkin Mak Isa hari-hari Qiyamul Lail, Mak Isa Masya Allah. Kalau gitu bolehlah. Banyak sangat masa lapang. Ada orang je gitu keadaannya. Kan? Dia tak ada apa-apa. Okey je. Mungkin anak-anak dah besar. Kita biasanya kalau masa lapang ni kan bila anak-anak kita dah besar. Tak ada budak kecil kat rumah. Rumah kalau ada budak kecil, dia kecoh. Baru nak minum air. Nenek, ni kalau kena dekat nenek lah, mak kerja. Nenek, nak apa? Nak Milo pula. Aku baru nak minum air. Kalau ayah mak saya kan, tak senang aku nak minum. Baru aku nak minum. Nenek kan, ada je budak-budak ni. Tapi kita nampak begini, situasinya itu, kanak-kanak, mereka ini belajar juga, mereka mengajar kita bagaimana untuk mengatur masa dengan baik. Kan? Kalau kita ni tak occupied, tak ada apa-apa yang kita nak buat, itu yang kadang-kadang kita lebih banyak hal yang buat kita rasa tak perlu buat apa-apa. Maknanya tertipu dengan keadaan itu. Tapi kalau kita sibuk, kita rasa ada banyak perkara baik yang kita nak buat. Sebab begini ya, masa dua-dua ini, masa sihat dan masa lapang ini, sibukkan dengan kebaikan. Kalau kita tidak sibuk dengan kebaikan, kita akan sibuk dengan perkara-perkara yang tidak baik. Ada je idea-idea nak mengenakan orang lain. Itu kadang-kadang macam tu kan hidup orang kan. Adalah, bukan kita lah. Kat sini semua Masya Allah soleha-soleha. Tak ada nak fikir nak kenakan orang lain tu macam mana kan. Cuma kita nak kata gini, syaitan ni dia suka tahu bila kita ni ada banyak masa lapang. Sebab masa lapang ni kadang-kadang kita lalai. Selalunya masa lapang buat apa? Tengok TV. Tengok drama. Kan? Terus terang kakak. Tengok drama. Lepas tengok drama buat apa? Tidur. Lepas tidur buat apa? Bangun. Tengok lagi, sambung lagi, tengok drama lagi. Dia back to back. Tengok drama tu. Ada orang je begitu. Tapi sesekali tak ada masalah lah. Kan? Jangan hari-hari. Kalau hari-hari tu memang letih lah. Kita tak boleh buat sedemikian. Jadi dalam hidup ini, kita pastikan setiap hari kita, daripada pagi tadi kan, dari Ibn Umar dah sebutkan, daripada pagi kita sampai ke petang, kita hiasi dengan kebaikan. Bermakna pagi itu bila ada rasa nak buat kebaikan, teruskan buat kebaikan tersebut. Jangan tunggu petang. Bila sampai kita waktu petang, kita rasa nak buat kebaikan yang lain, kita teruskan lagi. Bermakna kebaikan itu dia terus menerus daripada pagi, petang sampai keesokan paginya. Keadaannya sedemikian. Kita tak tunda-tunda, kita tak tunggu-tunggu. Sebab apa yang kita fikirkan sekarang ini kalau saya tunda, belum tentu esok saya senang. Jadi sedemikian kan? Sebab tu tadi di dua yang terakhir itu, Ibn Umar diingatkan kepada kita, ambillah, gunakanlah masa sihat kamu sebelum masa sakit kamu. Hari ini mungkin kita sihat, pagi ni kita sihat, petang nanti kita sihat, esok pagi belum tentu. Kadang-kadang gitu kan, kita kan semalam okey je, hari ni demam pula. Dia tidak ada kekuatan. Kita fikir, kalau saya kan, kalau aku tahu semalam aku buat nota. Macam itu keadaan dia. Kalau aku tahu semalam aku prepare untuk kuliah, ni dah sakit kan, dah kuliah kena cancel.
Jadi keadaan-keadaan yang begini kita nampak bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan satu situasi kita perlu penuhi dengan kebaikan-kebaikan tanpa henti. Okey, kebaikan non-stop kita panggil di sini. Jadi yang penting ialah kita fikir kita masih hidup. Kerana kalau kita telah meninggal dunia, tidak ada peluang langsung untuk kita buat apa jua kebaikan, hatta kejahatan pun tak ada peluang untuk kita laksanakan. Jadi sekarang kita fikir, aku masih hidup, ya Allah kau berikan pada aku dengan nyawa, aku nak buat kebaikan dengan sebanyak-banyaknya. Nak belajar sebanyak-banyaknya, nak hafal Quran, apa yang ada yang saya mampu untuk hafal Quran. Ataupun saya nak khatam Quran sebanyak-banyaknya sepanjang saya hidup ini. Alhamdulillah, persilakan. Dalam keadaan kita masih lagi ada masa senangnya, masih lagi ada keadaan yang sihat, kan? Sebab biasanya kita faham begini, bila kita sibuk, kita tak ada peluang untuk beramal soleh. Ada juga ramai yang mesej saya, katakan, Ustazah sedih saya, kadang-kadang macam dia tengok kita tunjukkan kan muslimah pergi belajar kan. Saya sedih lah Ustazah, saya ingin nak pergi. Nampak ya? Saya ingin nak pergi kuliah Ustazah kan, duduk dekat dalam masjid, dengar secara fizikal. Tapi saya sibuk sebab saya kerja. Alhamdulillah ada online, dia kata gitu kan. Tapi kita nampak di sini, bayangkan, itu orang yang busy dia sibuk. Dia ada keinginan yang sangat tinggi untuk bersama-sama dengan kita, untuk duduk dalam majlis ilmu. Jadi sebab itu, bila kita ada masa luang ini, kita jangan sia-siakan. Kerana ramai orang kalau boleh nak berada di tempat kita hari ini. Mereka nak duduk di sini, nak dengar ceramah, nak dengar kuliah, nak belajar, nak dengar ayat Al-Quran, nak dengar hadis-hadis Nabi SAW. Tapi kalau kita yang ada masa luang ini, kita pun tak payahlah duduk online je lah. Gitu kan. Kadang-kadang kan, tak payahlah. Padahal ada masa, bukan tak ada masa. Malas. Malas apa? Malas nak siap, pakai tudung kan, nak matching-matching, gitu malas gitu. Tapi itu juga perjuangan. Kalau cakap malas, saya lagi malas. Betul, cakap saya kalau nak mengajar ni kan fikir esok aku nak pakai baju colour apa. Letih Kak Ani, saya ya Allah, kau fikir minggu lepas saya pakai colour ni, dan minggu ni tak boleh pakai colour ni. Dia macam tu. Kita fikiran tu. Nanti kan jemaah, Ustaz Saki nak pakai baju minggu lepas ke? Dia fikir macam itu. Jadi fikiran saya, hari tu hari Senin dah pakai colour biru, takkanlah hari Rabu nak pakai biru lagi. Jadi satu minggu tu saya akan fikir macam mana tahu? Tak boleh sama colour. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday tak kerja lah kan, Friday. 4 hari ni bila saya bekerja mesti warna lain-lain. Jangan sama warna. Dia begitu. Supaya orang tahu harinya lain, bajunya lain. Tapi penat sebenarnya, penat. Kita duk fikir, tengok kan, pakai baju apa minggu lepas pakai baju ni. Okay. Itu satu. Masa nak fikir pasal kita punya pengajaran lagi kan. Kita punya ni, nak baca buku, letih. Kalau itu saya kata, kalau nak kata tentang letih, saya lagi letih. Muslimah tinggal datang je Muslimah, tak kira lah pakai telekong pun tak apa, duduk je sini. Dengar je, tulis balik, Alhamdulillah. Gitu kan keadaan ni, itu pun malas kita. Oh tak? Muhasabah sama-sama ya. Muhasabah sama-sama. Acik-acik tak macam saya dulu belajar ada markah kan. Itu pun perjuangan juga tau. Pukul 10. Ini tak tahu kalau ada markah kan semua ramai penuh sampai atas je. Tak boleh lah kalau ada markah orang tak datang. Kuliah kalau ada markah orang tak datang. Cakap alamak ada markah ya tak datang ya, absent. Aduh. Minggu depan tak boleh masuk. Itu kalau buat kelas lah ya. Dulu saya ingat masa saya belajar ya, kelas kadang-kadang mula pukul 8. Itu paling awal Ada juga pensyarah yang buat pukul 7. Bila kita belajar kat universiti ni, masa dia terpulang pada pensyarah. Okay. Kadang-kadang dia kata, oh Ana tu saya Ana ni pukul 8 ni, Ana banyak kerja lah, ada meeting apa kan. So dia bawa turun. Waktu kan pukul 7. Yang kadang ramai yang syahid lah. Ramai syahid. Itu kita kata, student tau. Yang orang kata tak kerja. Student yang kerjanya apa, pergi kuliah, belajar, dengar ustaz berbual-bual, balik,
Dah itu je. Exam nanti, akhir term tu kan baru kita exam kan macam tu keadaannya. Bukannya balik lepas tu kena hafal ke apa, tak ada. Itu pun ramai syahid. Nanti adalah tinggal 2-3 orang dalam kelas. Ustaz kata, Ainal Baqun. Dia cakap bahasa Arab kan. Kata, tidur Ustaz. Tidur. Aku tak tidur lagi. Aku tak tidur. Dia kata, aku tak tidur lagi. Pagi aku bangun baca kitab. Lepas subuh, siap-siap pergi kuliah, budak-budak tak bangun lagi. Ya Allah. Sedih tengok dia, sedih. Kita tengok dia, Masya Allah, sedih. Itu guru begitu. Kan mereka ni tak tidur, kadang-kadang tak tidur sebab mereka baca buku untuk mengajar, kan pelajar kan. Jadi bila dia sampai tu, nak mengajar, tengok student tak ramai tu memang kesian lah. Kita 3 orang nak layan dia. Dia tanya kita jawab lah kan. Kalau kita tak jawab lagi kesian kan. Terpaksalah jawab. Ini ustaz ni. Okey, bagus juga korang datang. Kalau tak aku seorang kalau ni. So kita nampak kan bagaimana masa tu. Orang yang dia memiliki masa yang sangat banyak ni, kadang-kadang sangat tertipu dengan masa itu. Itu nanti saya kata gini, biasanya student bila dia dah graduate, dia akan fikir tau, kenapa masa dekat universiti aku tak belajar betul-betul. Nampak penyesalannya. Ketika belajar yang kita ada banyak masa terluang itu kan, yang kita boleh baca kitab banyak-banyak, yang kita boleh hafal hadis, hafal ayat Al-Quran banyak-banyak. Masa tu tak ada orang ganggu kita, tak ada suami, tak ada isteri, tak ada anak-anak, cucu pun tak ada masa tu kan. Kita tak terfikir tau, kita nak hafal subjek kita. Nanti bila dah masa mengajar tu fikir, kenapalah dulu masa belajar tak hafal. Kalau masa belajar hafal sekarang dah ingat senang, datang kuliah gitu-gitu je. Gitu-gitu je datang kuliah. Macam mana tu gitu-gitu Datang kuliah gini-gini. Yang mengajar gini-gini, tak adalah. Kita nampak begini, situasi masa lapang kita itu sebenarnya diperuntukkan dengan kebaikan, dengan hal-hal yang bermanfaat untuk kita, ia untuk membentuk masa hadapan kita. Sebab tu di sini diingatkan kepada kita, okey, pada ayat tadi kan. Sebaliknya, jika anda menjaganya, itu kalau orang yang dia tak jaga. Orang yang tak jaga tadi kan dia sia-siakan masa sekarang ini, bermakna dia sia-siakan kebahagiaan dia dan keselamatan diri dia. Keselamatan tu kita boleh kata tentang masuk juga tentang kebahagiaan, kesihatan kita kan. Kalau tak jaga semuanya, dia akan memberikan banyak problem di masa akan datang. Tetapi dia kata di sini, kalau kita jaga, dia akan memberikan kesan yang berbeza pula. Dia kata jika anda menjaganya seraya memperbaiki masa lalu dan masa mendatang, nescaya anda akan selamat dan memperoleh ketenteraman dan kenikmatan dan kesenangan. Jadi kita ada B di sini. Nak tulis mana B tu? Sinilah Tadi yang pertama ialah bila seseorang itu dia sia-siakan. Sekarang kita nak bincang tentang orang yang jaga. Jaga masanya, jaga usianya pada masa sekarang ini kan. Tetapi menariknya dalam perbincangan tentang menjaga usia ataupun menjaga umur kita sekarang ini, diingatkan juga kepada kita bahawa orang yang dia menjaga, dia berusaha juga memperbaiki masa lalunya. Dan dia juga jaga masa akan datang. Jadi mereka yang menjaga pada waktu sekarang ini ialah orang yang turut sama menjaga masa lalunya dan juga menjaga masa akan datang. Maknanya ada 3 situasi yang berlaku kepada mereka yang menjaga. Minggu lepas kita bincang orang yang jaga perbaiki masa lalu bagaimana? Dengan taubat. Kalau masa akan datang? Cegah dari dosa. Okey. Cegah tentang taubat saya tak nak sentuh lagi sebab minggu lepas saya dah sebutkan banyak dalil tentang kita bertaubat kepada Allah. Yang mana antaranya dalil yang saya sebutkan ialah kita ni
Ada masa 24 jam Allah berikan ruang untuk bertaubat. Dan itu Allah bentangkan tangannya untuk orang yang nak bertaubat, yang mana pada waktu malam dia buat dosa, siang hari dia nak bertaubat kepada Allah, Allah bentangkan tangannya. Begitu juga Nabi ingatkan kepada kita, Allah bentangkan tangannya untuk orang yang mana dia buat dosa pada siang hari, kemudian di waktu malam dia bertaubat kepada Allah. Itu berlaku 24 jam hinggalah matahari terbit di barat. Maknanya sampai hari kiamat. Okey, maknanya pintu taubat itu terbuka untuk kita pada bila-bila masa sahaja. Yang penting nak ataupun tidak kita perbaiki masa lalu kita. Nak ataupun tidak kita ni bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sekarang kita ada masa akan datang. Masa akan datang kan, pada minggu lepas kita bincangkan bagaimana kita nak jaga masa akan datang itu ialah dengan mencegah diri daripada melakukan dosa. Tetapi mencegah diri dari melakukan dosa ini ia berlaku pada usia kita sekarang ini. Betul tak? Kita buat sekarang ini, bukan tunggu masa depan akan datang. Itu maksudnya, bermakna orang ini bila dia cegah diri dia daripada dosa, dia buat sekarang. Di tengah-tengah ni, dia buat sekarang. Waktu sekarang ini kita hidup ini, kita cegah diri kita daripada melakukan dosa. Dengan kata lain, orang yang mencegah dirinya dari melakukan dosa, dia memperbanyakkan dirinya melakukan pahala. Begitu keadaannya. Okey? Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-31 dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-31 Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita tentang menjauhi dosa. Okey? Ayat itu keyword dia menjauhi dosa. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allah kata gini, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Ada dua perkara yang kita peroleh apabila kita berusaha mencegah diri kita dari melakukan dosa dan maksiat. Dalam ayat ini, surah An-Nisa ayat 31 di sini, Allah kata, jika sekiranya kalian menjauhi bermakna kita berusaha ya untuk mencegah diri kita dari melakukan dosa. Jika kalian menjauhi diri kalian daripada kabair. Kabair maknanya dosa-dosa besar. Ma tunhauna anhu, yang dilarang kalian daripadanya. Untuk kita buat. Dosa-dosa besar ni apa? Beri saya contoh. Apa dia? Derhaka kepada kedua ibu bapa. Lagi? Syirik. Oh, syirik tinggi sangat. Syirik besar sangat tu ya. Okey, boleh tak masalah. Syirik lagi? Zina lagi? Minum arak. Okey, lagi? Rasuah. Oh, okey, boleh. Rasuah betul-betul. Apa dia Kak Nisa? Riba, rasuah. Oh, tak, lain riba, rasuah lain. Okey. Genap ke 10 boleh? Fitnah, okey, lagi? Membunuh. Uish, tinggi. Okey. Uish, tak terfikir saya nak membunuh orang. Mengumpat. Oh, fitnah mengumpat dia. Oh, tak apalah, genapkan lagi satu. Curi. Okey, boleh. Cuma kita buat tak semua tu? Tak buat. Betul. Mengumpat aja. Mak Isa kata ter mengumpat. Saya bukan mengumpat, ter. Oh, dalam 10 tu, membunuh taklah kan? Ada siapa bunuh orang kat sini? Tak ada Jangan tiba-tiba saya pernah bunuh 99 orang. Oh, mengambil ilham daripada hadis Nabi nampaknya. Ustazah nak jadi yang ke-100, tiba-tiba ada jemaah bangun gitu, kita semua lari. Okey, tadi saya tanya 10 tu kan. Sebenarnya mana yang biasa kita buat? Ada kata mengumpat. Mengumpat. Itu ayat Ma'idah lah. Bukan sengaja. Mengumpat. Oh gitu. Fitnah orang biasa?
Riba, jangan. Terfitnah, ada juga. Terfitnah. Oh. Yang dua tu berkaitan dengan mulut lah berkaitan dengan lidah lah kan. Dosa tu. Tadi pertama tadi siapa sebut? Syirik tak ada, tak ada orang buat syirik Ke buat syikin? Tak ada, siapa nama syikin kat sini? Tak ada nama syikin Syirik tak ada orang buat syirik? Betul tak ada? Betul. Ada siapa-siapa pernah baca horoskop? Dulu, adalah tu namanya. Terbaca. Baca dalam keadaan jahil lah, tak tahu kan. Dulu tak tahu, itu syirik. Okay, kita baca horoskop tu kan. Syirik tau, jangan baca-baca sekarang ya. Dulu-dulu tak apalah, masa lalu tinggalkan. Perbaiki dengan taubat. Itu penting saya tanya soalan tadi. Okay, sebab nak linkkan dengan ni, dengan perbincangan. Masa lalu tinggalkan, kita bertaubat. Kan kita ada buat, kita mengumpat ke apa tadi, termengumpat lah orang katakan. Dah lepas, nak buat macam mana? Okay, termengumpat, terfitnah. Masa lalu kita perbaiki ia dengan taubat. Sekarang ni kita nak cegah. Okay, kita nak cegah dia. Sekarang supaya masa lalu juga, kita dah praktik sekarang ni kita cegah, masa lalu pun dia tercegah juga. Agar kita tak buat lagi. Macam tadi kan, tahu horoskop tak boleh baca Sekarang jangan baca. Sampai bila-bila masuk kepada masa depan pun kita tak baca. Datang 10 tahun, 20 tahun akan datang, kita tak baca. Sebab apa? Kita dah tahu. Ya, tak boleh. Itu situasinya. Dan di sini Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat yang ke-31 tadi kan, Allah kata gini, intajtanibu, kalau kalian jadi orang yang menjauhi dosa-dosa besar itu yang mana kami, iaitu yang mana dilarang kalian untuk melaksanakannya. Ada dua perkara yang Allah beri. Nukaffir ankum sayyiatikum. Kami hapuskan dosa-dosa kecil kalian. Okey, kami hapuskan dosa-dosa kecil kalian. Wa nudkhilukum, dan kami masukkan kalian mudkhalan karima, ke tempat yang mulia, iaitu ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu setakat kita kata, kalau orang dia mencegah diri dia dari melakukan dosa, Allah dah bagi itu dua, alhamdulillah. Kerana yang kita tahu, hanya Allah yang menghapuskan dosa-dosa kita. Tadi saya tanya dosa-dosa besar kan? Sekarang mereka yang meninggalkan dosa-dosa besar, Allah kata kami akan hapuskan dosa-dosa kecilnya. Biasanya dosa-dosa kecilnya kita tak sengaja buat. Dia begitu. Kalau dosa besar jangan Okey? Dosa besar jangan Tapi dosa kecil ni biasa macam kita tak sedar, kadang kita terbuat gitu kan. Dosa kecil begitu. Jadi bila kita dah jadi orang yang mana kita usaha jangan buat perkara-perkara dosa besar itu tadi, Allah berikan kepada kita dengan ganjaran. Apakah ia? Allah hapuskan dosa-dosa kecil kita. Dan Allah masukkan kita ke dalam syurganya. Mudkhalan karima, tempat yang mulia. Okey, pada ayat yang lain, dalam hadis Nabi SAW yang lain, Nabi SAW ingatkan kepada kita begini. Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Jadi Nabi kata, bila kita dah tahu tadi kan, kalau tinggalkan, Allah Subhanahu Wa Taala hapuskan dosa-dosa kita yang kecil, Allah masukkan kita dalam syurga, maka Nabi ingatkan kepada kita, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Apa yang dilarang kalian untuk lakukan, maka jauhi. Wa ma amartukum bi faf'aluhu minhu mastata'tum. Dan apa yang diperintahkan kepada kalian untuk dilakukan, maka lakukanlah ia dengan sebaik-baiknya ataupun mengikut kepada kemampuan diri kalian. Jadi yang tadi kita tinggalkan, dosa tadi kita tinggalkan, dosa-dosa besar itu semua kita tinggalkan. Bahkan dosa kecil jugalah ya kita tinggalkan. Lalu Nabi ingatkan kepada kita, dah tinggalkan, what's next? Buat perkara yang Allah perintahkan. Okay? Kita jangan tinggalkan dua-dua pula. Tadi kan dah tinggalkan, kita kena tinggalkan dosa-dosa besar. Tak apalah, perkara yang Allah perintahkan pun tinggalkan juga. Itu jadi cerita lain lah. Sekarang Nabi kata, dah tinggalkan dosa-dosa besar. Apa yang perlu kita buat sekarang? Melakukan apa yang Allah perintahkan
semampu kalian. Okey, semampu kalian. Kemudian Nabi kata apa? Fa innama ahlakal ladzina min qablikum. Ketahuilah sesungguhnya punca kebinasaan kaum sebelum kalian. Maknanya kaum-kaum Nabi yang terdahulu, Nabi kata kita begini, kathratu masailihim, ialah kerana banyak sangat persoalan, banyak sangat bertanya tentang hal-hal yang tak penting, wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim, dan juga mereka ini menyelisihi para nabi mereka. Itu yang menjadi punca kebinasaan umat terdahulu. Ini kata Nabi. Tadi Nabi suruh kita apa? Pertama, Jana? Jana tengok saya macam telan Jana. Pertama Nabi suruh apa tadi Cik Ana? Dah lupa dah Cik Ana. Jauhi, okay. Jauhi apa yang dilarang. Manahaitukum anhu fajtanibuhu. Jauhi apa yang dilarang, kemudian buat apa yang diperintahkan mengikut kemampuan. Okay, mengikut kemampuan. Kemudian Nabi ingatkan, kenapa umat yang terdahulu mereka binasa? Kenapa? Sebab banyak soal. Kak Su banyak soal? Tak tahu soal lah, betul lah. Jadi gitu keadaannya. Tak tahu soal, baru cantik keadaannya. Kita jangan dah tahu tanya kan, banyak sangat. Persoalan di sini maksudnya ialah persoalan-persoalan yang tidak penting. Sehingga menyebabkan timbul banyak isu yang tak sepatutnya ditimbulkan. Yang akhirnya tadi Nabi kata, akhirnya mereka menjadi insan yang menyelisihi para nabi mereka. Nabi suruh buat ini, tak nak buat perkara yang lain. Itu maksudnya. Jadi kalau kita nak apply pada konteks kita, bila Nabi kata buat perkara yang baik, kita buat. Kita jangan menyelisihi. Itu maksudnya. Bila Nabi SAW suruh kita tinggalkan, Nabi kata jangan menyakiti orang lain, jangan menzalimi orang lain kan. Berbaiklah dengan falyukrim jarahu, falyukrim dhaifahu, muliakan tetamu, berlaku baik kepada jiran. Itu semua perintah Nabi. Kita buat. Jangan kita menyelisihi. Sebab kalau kita menyelisihi, ia akan jadi punca kebinasaan diri kita. Itu maksud Nabi. Sekarang kita nak jaga masa kita hari ini dan juga pada masa akan datang. Senang, simple. Kita buat apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita. Apa yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis-hadis baginda, dan kita tinggalkan perkara-perkara yang kita tahu itu adalah dosa. InsyaAllah yang ada pada diri kita nanti ialah kebahagiaan. Sebab tu tadi dia kata, orang yang begitu dia akan ada keselamatan, memperoleh ketenteraman, kenikmatan dan kesenangan. Bila kita jaga, kita ada keselamatan, ketenteraman, kebahagiaan. Okay, surah An-Nisa ayat 31, hadis yang saya baca tadi ialah hadis riwayat Al-Bukhari juga, tak silap. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Okay, tentang peringatan Nabi SAW. Jadi sebab itu, Nabi SAW juga ingatkan kepada kita, bila kita meninggalkan sesuatu perkara, contoh ya, kalau kita nak apply pada konteks perbincangan kita, bila kita meninggalkan dosa dan maksiat kerana Allah, kita tak pernah rugi. Nabi ingatkan kepada kita, innaka lan tada'a syai'an lillahi azza wa jalla. Sesungguhnya tidaklah sesekali bila kamu meninggalkan sesuatu kerana Allah. Kita tahu sekarang perkara mengumpat itu dosa. Okey, aku tinggalkan perkara tersebut kerana Allah. Kerana aku tahu itu dosa. Allah perintahkan aku tinggalkan. Nabi kata jangan buat, kita tinggalkan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW ingatkan kepada kita, orang yang begini, illa baddalakallahu bihi ma huwa khairul laka min. Tidaklah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan ganti kepada dia dengan sesuatu yang lebih baik. Apa tu? Syurga. Lagi? Pahala.
Yang tadilah, yang kita ada dua tadi kan, yang Allah kata nukaffiru ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Dua perkara tersebut. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kemudahan dalam kehidupan kita. Yang tadi semula, kita ni dalam hidup kita memang nakkan keselamatan. Okey? Kita kadang-kadang kita fikir ni tau, kita tak kaya tak apa tau. Yang penting kita selamat, yang penting kita bahagia, yang penting kita tenang. Dia begitu. Ramai je orang yang dia bukan jutawan. Hidupnya sederhana sahaja, tapi alhamdulillah tenang hidup dia. Kita fikir kenapa? Mungkin antara sebabnya ialah dia adalah orang yang meninggalkan dosa. Mencegah diri daripada melakukan dosa dan maksiat. Gitu situasinya. So di sini, dia bukan hidup ni, ketenangan hidup bukan tentang semata-mata diukur daripada wang ringgit. Walaupun betul lah kita katakan, Ustazah hidup tak semata-mata kena dengan cinta je sekarang gitu tak boleh. Nanti nak makan apa, nak beli susu anak macam mana. Betul lah. Bukan saya kata itu semua tak penting. Duit sangat penting dalam hidup. Kalau tak macam mana nak bayar duit rumah gitu kan. Duit sangat penting dalam hidup. Tetapi yang kita inginkan ialah ketenangan. Kehidupan dunia dan akhirat kita. Jadi antara cara kita inginkan ketenangan jiwa ialah mencegah diri dari melakukan dosa itu tadi. Bagi memberikan ketenangan, keselamatan pada kehidupan kita masa sekarang dan pada masa akan datang. Yang belum lagi kita temui. Masa akan datang itu dia boleh jadi dua ya muslimah. Satu, kita hidup. Dua, kita mati. Antara dua itu sahaja. Kalau kita hidup, pada masa akan datang kita akan hidup dalam keadaan yang selamat, bahagia, tenteram. Begitu juga. Kalau kita mati, maknanya hari ini kita jadi orang yang mencegah diri kita daripada melakukan dosa. Kita banyakkan hidup kita dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Kalau kita mati, kita juga mati dalam keadaan yang selamat. Kita mati dalam keadaan yang tenteram. Kita mati dalam keadaan yang bahagia. Kerana alam barzah kita, ianya terbentuk atas perbuatan kita hari ini. Alam barzah kita ini kita jangan lupa kita akan duduk dalam alam barzah pada saat yang sangat lama. Jadi sekarang kita nak renovate alam barzah kita tadi kan. Kita pilih, kita nak guna interior designer yang mana satu? Interior designer tu maksudnya ialah dosa ataupun pahala. So kita pilih pahala. Bila kita pilih pahala, bermakna kita masuk dalam alam barzah. Hari ini, saya nak buat pahala sebanyak-banyaknya. Saya nak buat baik sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah, bila pada masa akan datang, Allah Subhanahu Wa Taala hentikan usia saya yang saya ada sekarang ini. Alhamdulillah, alam barzah saya cantik secantik-cantiknya. Kan Nabi dah ingatkan kepada kita, orang yang dia beramal soleh, dengan amalan yang sebaik-baiknya, seikhlas-ikhlasnya, amalan yang Allah terima, alam barzahnya adalah alam barzah yang menghijau, yang membentang begitu luas sekali. Setiap hari dibentangkan di hadapan mata dia dengan kenikmatan-kenikmatan syurga. Sehingga dia berdoa kepada Allah, Ya Allah cepatlah hari kiamat. Kerana tak sabarnya dia untuk masuk ke dalam syurga itu. Tapi belum masanya lagi. Berbeza dengan orang yang ahli maksiat. Kalau sekarang ini hidup kita penuh dengan dosa dan maksiat, kemudian pada masa akan datang Allah matikan kita dalam keadaan yang kita tak bertaubat. Okey? Apa yang jadi pada alam barzah kita? Allah akan sempitkan dengan sesempit-sempitnya. Allah Subhanahu Wa Taala akan bentangkan di hadapan matanya setiap hari dengan azab api neraka. Bahang api neraka tu dia dah rasa semasa dalam alam barzah. Sehingga kan setiap hari dia berdoa kepada Allah, Ya Allah janganlah kiamat. Sebab takut nak masuk dalam api neraka tu. Itu situasi kita. Ya, yang Nabi ingatkan kepada kita. Dan kalau kita beramal soleh, kita akan ada peneman di dalam alam barzah itu. Akan ada seseorang yang datang dalam bentuk yang sangat wangi, sangat indah, bajunya putih, bersih. Kita hairan, kau siapa? Kita tanya dia, aku adalah amal soleh engkau. Maknanya kita bawa teman kita apa? Amal soleh kita. Sebagai peneman di alam barzah. Sebagai penghibur kita. Tetapi kalau kita bawa amalan-amalan yang maksiat, dosa, peneman kita itu nanti ialah orang yang mana Nabi kata bajunya lusuh, sangat kotor,
dia dalam keadaan yang sangat menakutkan. Masa kita hidup pun kita tak pernah lihat orang yang menakutkan. Kalau mungkin kita rasa kita nampak hantu tu paling menakutkan, bila kita dalam alam barzah kita nampak orang itu yang datang tu, ia lebih-lebih lagi menakutkan. Kita tanya, kau siapa? Aku adalah amal buruk engkau. Begitu masa akan datang kita, ya. Sebab itu masa kita di hari ini, ia sangat-sangat penting untuk kita hiasi dengan kebaikan-kebaikan. Dan di sini dikatakan sesungguhnya menjaga waktu sekarang dijalani lebih sulit daripada memperbaiki waktu yang telah berlalu. Yang lepas dah settle dah, kita kata. Kan? Tapi yang susah sekarang ialah ni, hari ini macam mana kita nak buat? Dia kata gitu kan. Dia kata mahupun waktu yang akan datang, sehingga kerana dia kata menjaga waktu bererti mengharuskan diri anda melakukan sesuatu yang lebih baik, lebih bermanfaat dan lebih banyak memberikan kebahagiaan bagi diri anda. Jadi ini Nabi Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah, dia beritahu pada kita, nak jaga waktu kita yang sekarang ini lebih susah jika nak dibandingkan dengan nak kita perbaiki pada masa yang telah lalu dan juga nak kita jaga pada masa yang akan datang. Sebab kita tahu begini, yang dah lepas tu dah sudahlah, kita tak boleh buat apa-apa. Yang kita cuma mampu untuk perbaiki ia dengan bertaubat kepada Allah. Dan juga pada masa akan datang, ianya terbentuk dengan pada masa sekarang kita ini. Sebab itu dia kata, waktu inilah untuk kita buat perkara yang lebih banyak berkaitan dengan manfaat, berkaitan dengan hal-hal kebaikan, berkaitan dengan hal-hal yang memberikan kebahagiaan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi masa dalam surah apa? Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Allah ingatkan kepada kita demi masa kita ini. Sesungguhnya manusia mereka ini dalam keadaan yang merugikan. Kita dalam keadaan dalam masa yang sentiasa dihiasi dengan kerugian. Ini sumpah Allah dalam surah Al-Asr itu tadi. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita di dalam surah ini, orang yang dia tak rugi hanya ada 3. Kan? Illal ladzina amanu, melainkan orang yang dia beriman, wa amilus salihat, dan orang yang beramal soleh. Maafnya ada 4. Wa tawasau bil haqqi, dan orang yang mana dia itu berpesan kepada kebenaran. Wa tawasau bis sabr, dan orang yang berpesan kepada kesabaran. Sekarang kita nampak begini muslimah. Masa sekarang kita usaha kita ini, Allah ingatkan kepada kita, kita semua berada pada satu fasa yang sentiasa dikelilingi dengan kerugian. Okey? Melainkan 4 orang ini yang Allah sebutkan secara jelas di dalam surah Al-Asr itu tadi. Okey, kalau kita jadi 4 orang yang Allah sebutkan pada ayat yang ketiga surah Al-Asr tersebut, bermakna masa akan datang kita juga terjamin. Dengan tadi disebut kebahagiaan, perkara yang bermanfaat, kan, perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan. Okey, dalam surah Al-Asr Allah kata manusia ini berada dalam keadaan yang kerugian demi masa itu tadi kan. Illal lazina, siapa? Orang yang beriman. Illal lazina amanu. Kedua, orang yang beramal soleh. Ketiga, berpesan pada kebenaran.
4, saya letak kesabaran je lah ya. Okay, berpesan pada kebenaran. Yang keempat, orang yang berpesan kepada kesabaran. Jadi, masa kita sekarang, kita peruntukkan masa kita untuk jadi 4 orang ini. Orang yang beriman, Alhamdulillah, semua beriman kat sini? Amin. Oh, amin ya. Macam tak confident je. Amin. Amin. Okey, beriman ya. Alhamdulillah, semuanya beriman ya di sini. Kedua, beramal soleh? InsyaAllah, insyaAllah. Sekarang sedang beramal soleh kan? Betul tak? Tengah belajar ni amal soleh ni. Alhamdulillah ya. Okay, tak kira lah yang juga yang duduk di rumah ya sedang mengikuti. Kita melaksanakan amal soleh. Yang ketiga, berpesan pada kebenaran. Berpesan ni maksudnya kita banyak memberikan nasihat. Ajak orang lain kepada kebenaran. Sama juga dengan kesabaran tu tadi. Kita nasihatkan orang tentang kesabaran. Okay, jadi orang yang sentiasa kuatkan keimanan, sabar dalam keadaan kita beriman kepada Allah. Ini semua perkara-perkara yang diingatkan kepada kita agar kita tidak menjadi orang yang menyia-nyiakan waktu kita ataupun merugikan masa yang ada pada diri kita. Jadi, kalau kita merujuk pada kitab tafsir Imam Ibn Kathir rahimahullah, ketika beliau mentafsirkan ayat ini, saya nak bawa pentafsiran. Dia tafsirkan perkataan wal asr itu, demi masa. Adakah kita nak kata wal asr ini waktu asar? Ada orang dia sebut begitu. Tetapi di kalangan para ulama tafsir, mereka bersepakat bahawa yang dimaksudkan dengan wal asr di dalam ayat itu ialah zaman, waktu, usia, masa yang mana mengandungi gerak-geri perbuatan manusia. Jadi ini yang dimaksudkan dengan wal asr. Senang kata, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa yang mana adanya manusia hidup di dalamnya. Begitu. Jadi itu berkaitan dengan usia kita. Kerana kalau kita tidak ada kehidupan, usia kita tak bergerak. Sebagaimana yang minggu lepas saya dah jelaskan. Maka di sini kita faham bahawa bila Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa, bermakna Allah ingatkan kepada kita, kita ini ada satu nikmat yang sangat besar berkaitan dengan masa tersebut. Tetapi dengan nikmat masa itu, seringkali manusia ini dalam keadaan yang rugi. Namun Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, kalau tak nak rugi, ketika kita ada masa, ketika kita ni ada usia, apa yang perlu kita buat? Jadilah orang yang beriman. Okey? Illal ladzina amanu, melainkan orang yang beriman. Jadilah orang yang beramal soleh. Iaitu mereka yang beramal soleh dengan seluruh anggota tubuh badannya, disebutkan begitu. Jadilah orang yang berpesan-pesan pada kebaikan, kepada kebenaran. Kalau kita lihat dalam pentafsiran Imam Ibn Kathir, beliau menjelaskan kepada kita, wa tawassaw bil haqqi bermakna saling menasihati untuk melaksanakan ketaatan. Ini bermaksud kebenaran tu tadi. Kita menasihatkan, kita jangan pergi jauh-jauh lah ya. Kita nasihatkan anak-anak kita, pasangan, ibu bapa kan, supaya jadi hamba Allah yang taat kepada Allah. Ajak mereka solat, ajak berpuasa, ajak pergi masjid, menggalakkan sedekah. Ini semua kita panggil sebagai saling menasihati kepada kebenaran dan juga meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Jadi, kalau kita kata tentang poin kita yang ketiga tu tadi, kebenaran kan, ada dua terkandung pada kebenaran itu. Satu, ajak orang lain pada ketaatan. Kedua, ingatkan pada orang lain tentang tinggalkan perkara-perkara yang Allah haramkan. Baik, seterusnya. Kita ada poin yang keempat tadi ya, watawasau bis sabri. Apakah yang nak dimaksudkan dengan saling berpesan pada kesabaran? Di sini Imam Ibn Kathir rahimahullah diingatkan kepada kita maksud daripada firman Allah yang akhir itu kesabaran di atas musibah dan takdir. Bermakna kalau tak nak jadi orang yang rugi,
kita ini saling berpesan-pesan. Bukan kita saja ya, kita ingatkan kawan kita ingatkan kepada kita tentang kesabaran atas takdir. Dan apa-apa yang jadi dalam hidup dia, kita minta dia supaya jadi orang yang sabar. Begitu juga apa-apa yang jadi dalam hidup kita. Kawan kita akan datang ingatkan kepada kita tentang kesabaran atas musibah, atas takdir, lalu kata serta gangguan dari orang yang menyakiti. Sabar. Ini pernah saya ingatkan minggu lepas ya. Minggu lepas saya ingatkan tentang ada gangguan. Kita kadang-kadang dalam hidup ini tak semua orang suka kita, betul tak? Kita tak boleh expect satu dewan kuliah ni suka Ustazah Sakinah. Kalau dah datang sukalah tu kan. Kalau tak suka saya tak tahu nak kata apalah. Okay. So kita tak boleh expect semua orang suka saya. Kita ambil satu contoh tentang diri kita diri saya. Saya tak boleh nak paksa semua orang ada rasa cinta, ada rasa suka kepada saya. Walaupun saya tak buat salah. Ya begitu situasinya. Dan dalam hidup kita ini, dia akan ada Allah hadirkan manusia yang ada je benci kita. Ada je tak suka kita. Ada je yang pandang kita macam slack. Itu kan, slack apa bahasa Melayu tak tahulah, yang penting slack. Okay. Ada je yang pandang kita macam ada something yang tak kena. Padahal kita okey je. Kita tak ada buat salah pada orang lain. Betul tak? Contoh lain kita nampak, kita lihat pada Nabi SAW. Nabi adalah insan yang sangat mulia. Daripada situ akhlaknya, kan, kepribadian dia. Orang yang kalau tutur katanya sangat lembut. Tetapi ada tak orang yang benci Nabi? Ada. Hingga ke hari ini. Hingga ke hari ini ada je orang yang tak suka pada Nabi. Itu menunjukkan kepada kita bahawa setiap manusia, tak kira siapa pun kita, Allah akan datangkan satu ujian berbentuk gangguan dari orang yang suka sangat menyakitkan kita. Tak tahulah siapa kan, masing-masing adalah kan. Kak Som ada orang dia tersendiri kan. Kalau dia ni suka, tu kan. Okay, kalau saya pun ada orang yang tersendiri yang macam kalau kita dengan dia macam ada je benda yang dia nak sindir, ada yang benda yang dia tak puas hati, yang dia tak suka. Setiap daripada diri kita, Allah akan uji begitu. Jadi sabar. Kalau kita sabar, kita tak rugi. Dalam keadaan kita hidup sekarang ini kan, Allah kata, orang yang dia tak rugi ialah bila dia sabar. Dalam keadaan dia menjalani kehidupan dia yang memiliki masa, ada usia tu tadi. Bila dia sabar, dia tak rugi. Berhadapan dengan orang-orang yang begini, yang rugi orang itu. Sebab apa? Kita tak buat apa-apa. Betul tak? Kita tak buat perkara yang menyakitkan dia ataupun menyakitkan orang lain. Dia sendiri yang yo-yo-o tu. Kan? Dia sendiri yang yo-yo-o, syok sendiri, yang perasan yang kita ni bermakna dia insecure lah. Kita nampak kat situ kan. Dia rasa dia ada je yang tak kena. Orang yang begini dia yang rugi. Sebab apa? Dia menghabiskan masa dan usia dia untuk cari kesalahan orang lain. Betul tak? Yang sepatutnya kita dah belajar hari ini kan, kita tak sepatutnya memperuntukkan masa kita untuk mencari kesalahan orang lain. Sebab itu merugikan. Yang kita nak ialah kita jadi orang yang beriman itu tadi. Kita jadi orang yang mana dia beramal soleh, orang yang berpesan kepada kebenaran, orang yang berpesan kepada kesabaran. Alhamdulillah, kita akan berada pada jalan yang selamat dunia dan akhirat. Okey, baik, kita masuk kepada C di sini. Kita nak simpulkan perbincangan kita. Kondisi manusia itu berbeza-beza dalam menyikapi hari-hari kehidupannya. Jadi kita semua ada schedule kita yang berbeza-beza. Tak sama. Jadual saya dengan jadual muslimah-muslimah depan saya tak sama kan? Jadual Ustazah macam mana? Oh gitu ya jadual Ustazah. Aduh. Berbeza kan? Tak sama. Kak Ani beza, Mak Isa beza. Tak boleh samakan Mak Isa dengan Kak Ani sama-sama pagi bangun gosok gigi. Lepas gitu keadaan ni kan. Bangun pagi ke gosok gigi. Gitu kan. Dia tak sama. Pagi kita berbeza, petang kita berbeza, malam kita berbeza. Setiap orang. Sebab tu dia kata kita semua ada hari-hari yang berbeza, kita lewati, kita sikapi dengan cara yang berbeza. Demi Allah, sebenarnya hari-hari itu adalah waktu yang anda lewati bagi mengumpulkan bekal untuk akhirat.
apakah bekal itu akan mengantarkan ataupun menghantarkan anda ke syurga atau justru ke neraka? Sekarang kita bahagi macam ini ya masa kita. Bagi 3. Masa dalam hidup kita ni bagi 3. Setiap hari kita ada 24 hours kan, 24 jam. Kita ada pagi, petang, kita ada malam. Okey, Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah dia ingatkan kepada kita, masa kita dengan keadaan yang berbeza-beza ini, yang kita semua ada jadual yang tersendiri, namun yang penting untuk kita pastikan dalam masa 24 jam sehari yang kita lalui, adakah perbuatan kita menghantarkan kita kepada 2 tempat ini? Syurga atau neraka? Bermakna, waktu pagi kita pastikan ada amalan-amalan yang menghantarkan kita ke syurga kita buat. Mungkin ada orang pagi-paginya dia mesti nak mulakan dengan solat sunat tahajud. Ada orang je begitu kan? Alhamdulillah. Bermakna anda mulakan hari anda dengan amalan ahli syurga. Ya gitu. Okey? So pagi kita kata, pagi ni esok pagi apa amalan yang boleh menghantarkan saya ke syurga yang saya nak buat? Belajar, ini juga sama. Kan Nabi ingatkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang melalui jalan-jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan permudahkan bagi diri dia untuk menuju ke dalam syurga Allah. Okey, kita pegang amalan itu. Kata, pagi saya nak kuliah duha. Tak kiralah kuliah duha siapa, yang penting nak belajar. Sebab apa? Itu amalan yang boleh mudahkan saya masuk dalam syurga. Kita mesti ada aim yang begitu setiap hari. Sama juga petang. Jangan pagi saja kan. Pagi tadi dah pergi kuliah, masuk syurga dah. Alhamdulillah, petang tak payah dah. Tidur je sampai petang gitu. Taklah, petang tu kita ada amalan lain kan yang kita peruntukkan. Mungkin kata petang ni nak baca Al-Quran setengah juzuk. Contohnya gitu. Kita peruntukkan, pandai-pandai ya muslimah kan. Kita ada banyak amalan-amalan yang dapat menghantarkan kita ke dalam syurga Allah. Jadi kita pastikan petang ada tak di situ amalan yang saya buat yang mana memang Allah kata kalau buat dapat masuk syurga. Kita aim begitu. Jadi pandai-pandai nak letak baca Quran ke kan, nak letak apa? Nak tengok Ustazah Sakinah kuliah lagi ke? Boleh je. Tak jelak-jelak ya. Pagi-pagi dah tengok je, tak ni kuliah lain, masjid lain. Pagi tadi Gufran, petang lagi tengok masjid Yusof Ishak pula. Gitu ya, tak apalah. Kita nak tengok Ustazah lain ke apa kan, boleh saja. Maknanya kita memperuntukkan masa kita untuk hal-hal kebaikan tu tadi. Malam pun sama juga. Pagi dah ada amalan yang menghantar ke syurga. Petang dah ada amalan menghantar ke syurga. Malam amalannya apa? Dia gitu juga. Kita letakkan satu aim kita. Setiap pagi, petang, malam ada amalan yang kita buat yang mana ia akan melayakkan ataupun menghantarkan kita ke dalam syurga Allah. Yang neraka ni tak nak ya. Ke plan petang nanti nak mengumpat? Petang nanti nak duduk kat Coffee Bean dengan Kak Som. Nak ngumpat si Senar tu. Geram aku dengan Senar tu. Aku dah plan dah petang nanti gitu kan. Dah sudah kita ni jangan. Okay? Kalau kita plan gitu tinggalkan. Sebab tadi dah ingatkan kan. Ada 10 amalan. Diri sendiri sebut ya. Diri sendiri yang tahu. Bukan saya sebut. Sebab tu tadi saya tanya. Baik. Malam juga gitu. Bermakna kalau kita ada terdetik, terfikir ataupun terplan gitu kan, nak buat perkara-perkara yang menghantar kita ke neraka, kita delete. Delete dah, jangan buat. Kita gantikan dengan amalan-amalan yang baik. So begitulah sehari-hari kita ni dalam kehidupan. Sehingga daripada pagi hingga ke malam, kita ini buat amalan yang bawa kita ke sini. Begitu keadaannya kan, cantik hidup kita hari-hari begitu.
Jangan kita jemu ya. Sebab apa? Ini adalah masa yang mana akan bawa kita kepada masa akan datang yang akhirnya membentuk diri kita menjadi seorang muslimah yang solehah, yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala bermula pada hari ini. Kita kalau tak start, dia tak jadi. Dia kena start. Okey? Kalau kita nanti, tak apalah, esoklah jadi solehah gitu. Esoklah jadi solehah, esoklah baca Quran, esoklah jadi baik. Hari ni nak ngumpat habis-habis gitu ya. Jangan plan yang begitu. Setiap hari kita plan untuk jadi baik. Kita usaha untuk buat perkara yang baik yang mana nanti masa akan datang kita ia terbentuk sedemikian. Sebab itu dia kata gini kepada kita, jika anda menjadikan waktu tersebut sebagai jalan menuju Rabb, maknanya daripada pagi sampai petang kita jadikan ia adalah masa yang menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik itu tadi. Anda telah memperoleh kebahagiaan dan kemenangan terbesar. Nampak dia kata gitu. Kemenangan dan kebahagiaan yang paling besar di masa yang sangat singkat ini. Masa yang tidak seberapa jika dibandingkan dengan kehidupan abadi yang kelak. Kerana kita ni tak banyak masa sebenarnya. Kan? Masa kita sangat terhad. Kadang-kadang rasanya hari ni baru, hari ni ada apa Hari Rabu. Tiba-tiba dah Rabu depan dah. Macam gitu kan? Cepat masa kita. Jadi dalam keadaan masa yang singkat ini, kita pastikan amalan kita banyak. Supaya bila kita hidup di kehidupan yang kekal abadi, amalan yang banyak ini yang akan menjadikan kita orang yang menang dan bahagia dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia tutup begini perbincangannya. Jika anda mengutamakan nafsu syahwat, tapi kalau kita buat amalan-amalan penghuni neraka, iaitu amalan dosa, dosa besar ke, dosa kecil ke, dosa kering ada? Dosa kering tu apa Mengumpat bulan puasa dosa kering. Ada je kat Som ni. Dosa kering. Mana datang perkataan tu Pandai-pandai je orang-orang ni. Tak ada dosa, tak ada basah, tak ada kering dosa-dosa je. Oh, selalu gini orang kata apa? Kalau kita tipu tipu sunat bohong sunat tengok bohong pun ada sunat ni. Ada bohong wajib, ada bohong sunat ke? Pandai. Tak apa, bohong sunat. Apa benda? Kadang pelik juga orang dulu-dulu. Bohong sunat, aku dah fikir bohong sunat tu benda apa? Tapi bohong tu ada pada 3 keadaan yang dibenarkan Kan? Satu apa? Suami isteri. Kak So. Suami up je dengar. Oh. Tapi betul lah. Pertama dalam keadaan peperangan. Maknanya kita ada strategi kan, peperangan kan untuk memperdayakan musuh. Itu boleh, tak ada masalah. Kedua, mendamaikan orang yang bergaduh. Contoh kita ada kawan kan, kawan ni gaduh lah, kita pun nak baik-baik kan, kita bohong lah maksud tu kan. Ni tak apa, tu boleh saja. Mungkin itu bohong sunat lah. Masih lagi Ustazah Sakinah nak bohong sunat. Mungkin tu bohong sunat lah kan. Wallahualam lah. Kemudian ketiga tu suami isteri lah. Maknanya isteri nak baik dengan suami, suami nak baik dengan isteri begitu. Boleh. Tapi bukan kita kata sepanjang hidup bukan gitu. Pada masa-masa tertentu sahaja. Jangan sepanjang hidup berkahwin suami isteri bohong, tak apa, bohong sunat boleh. Nabi kata itu tak boleh lah. Itu dah betul-betul bohong wajib. Itu dah betul-betul bohong. Okey? Jadi dia kata di sini, maka waktu itu akan cepat sekali berlalu meninggalkan anda, bahkan kesudahannya berdampak kepedihan yang sangat dan abadi. Kepedihan dan penderitaan kerana menuruti hawa nafsu itu melebihi penderitaan pada saat anda bersabar menjauhi hal-hal yang diharamkan Allah, melebihi kesabaran dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah, serta melebihi kesabaran dalam menolak hawa nafsu untuk meraih kesenangan duniawi. Bermakna sepanjang hari ini kita ada 2 pilihan. Satu, nak ikut jalan yang bawa kita kepada keredaan Allah, ataupun yang kedua, jalan yang mengikut kepada hawa nafsu. Jika kita pilih jalan yang membawa kita kepada Allah, bermakna 24 jam dalam sehari kita itu, kita peruntukkan dengan banyak amal soleh.
iaitu kebaikan-kebaikan. Dia tak semestinya ibadah ya. Kalau kita bantu ibu ayah kita, itu juga kebaikan. Okay? Kita didik anak kita, itu juga kebaikan. Kita taat kepada suami, itu juga kebaikan. Okay? Itu semua dipanggil sebagai hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Tetapi jika kita memilih pada laluan yang nombor 2, iaitu mengikut kepada hawa nafsu, ini akan mendatangkan kebinasaan pada kehidupan kita pada masa akan datang, hari ini dan pada masa akan datang, hinggalah pada akhirat jika sekiranya kita tidak bertaubat. Maka sebab itu setiap hari Nabi SAW berdoa, okay, setiap pagi, setiap petang. Ada doa yang Nabi SAW baca. Nabi ajarkan kepada kita. Nabi baca, Allahumma inni as'aluka khaira ma fi hazal yawm. Biasa baca doanya? Bolehlah. Okay, tak apa. Allahumma inni as'aluka khaira ma fi hazal yawm wa khaira ma ba'dah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada kamu kebaikan hari ini. Pagi tadi, lepas subuh, kita doa. Kita minta kepada Allah, ya Allah, hari ini sepanjang hari yang saya nak hadap ini, ya Allah, berikan kepada saya dengan kebaikan. Wa ma ba'dah, dan kebaikan yang setelahnya. Maknanya setelah itu pun kita nakkan kebaikan, bukan hari ini saja tapi hari yang berikutnya. Kemudian wa a'udzubika min syarri hazal ma fi hazal yaum, dan juga aku memohon perlindungan kepada engkau dari kejahatan hari ini. Bermakna perkara-perkara dosa dan maksiat. Kita minta Allah lindungi kita agar kita tak buat, kita tak ikut, kita tak pergi kepada perkara-perkara maksiat itu. Wa syarri ma ba'dah, dan juga kejahatan setelah itu. Ini doa yang dibaca pada setiap pagi. Okay, selepas kita solat subuh, kita doa kepada Allah supaya sepanjang hari kita terjaga. Dapat doanya tadi? Tak dapat. Allah Cian. Okey, saya baca sekali lagi ya. Allahumma inni as'aluka khaira ma fi hazal yawm wa khaira ma ba'dahu. Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada engkau khaira ma fi hazal yawm, kebaikan pada hari ini, wa khaira ma ba'dahu, dan kebaikan apa yang setelahnya, kebaikan yang ada setelahnya. Seterusnya, wa a'udzubika min syarri ma fi hazal yawm wa syarri ma ba'dah, dan aku memohon perlindungan kepada engkau daripada kejahatan hari ini dan kejahatan apa yang setelahnya. Okay, apa yang setelah hari itu. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Kalau pada waktu petang, dia ubah dengan lafaz ma fi hazihil lailah. Dia ubah begitu. Nak kena bangun juga ya. Semua tengok saya blur je, sian, ya Allah. Apa dia? Itu boleh juga. Saya sayang nak padam sebenarnya. Dah catat dah? Okey dah ya, okey. Sebab penat menulis. Okay. Bahasa Melayu ke bahasa Arab? Arab? Tak tahu. Nak Melayu. Okey. Nak Melayu juga ya. Takkan hilang Melayu di dunia. Apa tadi doanya, siapa dapat? As'aluka khaira
Okey. Allahumma inni as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa ma ba'dahu. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau kebaikan hari ini, apa yang ada pada hari ini dan setelahnya. Wa khaira. Okey. Sini tertinggal. Tu tak, jangan betul lah. Wa khaira ma ba'dahu. Kemudian minta perlindungan ni minta Allah beri. Kemudian kita minta Allah lindungi kita. Wa apa saya ketawa-ketawa? Ya? Okey. Itu je. Wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dah. Wa syarri ma ba'dahu. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini kita baca bila? Pagi selepas subuh. Petang pun ada ya. Kalau petang kita tukar. Allahumma inni as'aluka khaira ma fi hazihil laylah. Tukar malam. Okay. Alamak, nanti pening pula. Khaira ma khaira ma fi hazihil laylah wa khaira ma ba'daha. Wa a'udzubika min syarri ma fi hazihil laylah wa syarri ma ba'daha. Kalau malam tukar hazihi. Hijau malam hijau malam. Hijau malam. Jadi mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kita dengan kebaikan sepanjang hari kita, dan mohon juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar lindungi kita daripada perkara-perkara kejahatan, keburukan, keji pada sepanjang hari kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita, menguatkan semangat kita, agar kita ni sentiasa ingin menjadi seorang muslimah yang taat kepada Allah, sentiasa menjadi seorang muslimah yang kuat semangatnya berada di atas jalan kebaikan. Jangan sentiasa kita ni jadi orang yang bosan melakukan kebaikan. Teruskan, walaupun mungkin kita ini tak ramai yang menyokong perbuatan-perbuatan baik kita, tak apa. Yang penting kita tahu kita buat ia adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita pada pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan, memberikan kepada kita dengan kelapangan masa untuk terus-terusan mengikuti pengajian di Masjid Darul Ghufran. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.